Okay, kita kembali lagi untuk segmen free to play. Okay, aku tahu korang semua mesti tahu kan genre game Battle Royale kan. Semua orang main kan, macam game PUBG, Apex Legends, Fortnite dan banyak lagi. Tapi aku tengok genre Battle Royale ni, dia macam makin lama makin bosan sebab tak ada benda yang baru. Apa yang kita tahu, setiap game kita turun, ambil gun, ambil pistol, ambil senjata apa-apa, lawan sampai mati. Macam kita tengok semua game nampak sama je at some point, betul tak? Memanglah ada setengah game tu macam Apex saja ada ability, ada karakter tersendiri dengan dia orang punya passive ability, memang menarik. Tapi still in the end sama juga pakai pistol semua untuk lawan kan. So untuk video kali ni aku ada sebuah game Battle Royale yang berlainan gila daripada semua Battle Royale yang korang pernah tengok. Memperkenalkan untuk korang semua, Spellbreak, sebuah wizard based Battle Royale, aka aku panggil dia Harry Potter Battle Royale. Jadi game ini adalah Battle Royale tapi dengan twist. Selalu kalau Battle Royale kita main, semuanya bila kita turun kita ambil lah senjata macam SMG, assault rifle, sniper ke, dan banyak lagi lah kan. Tapi untuk game ni dia tak ada senjata. Senjata yang kita guna adalah gauntlet ataupun dalam bahasa Melayu sarung tangan. Sarung tangan. Jadi setiap gauntlet ni ada elemen yang tersendiri. Jadi konsep game ni sama je macam Battle Royale kita main, tapi dengan twist of jing 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 magic. So jom kita mulakan segmen free to play ni. Let's go. Okay, kita start dengan dia punya gameplay dahulu. Macam biasa, Spellbreak ni ada dua mode. Satu Battle Royale di mana korang boleh pilih solo, duo ataupun squad. Lagi satu mode adalah Dominion. Tapi let's be real guys, tak ada siapa main game mode ni. Game ni aku rasa tak ada story yang aku rasa korang ambil tahu sangat. Sebab story dia macam lebih kepada teks. Dia cerita pasal dia punya lore semua tu. So untuk video kali ni aku memang takkan sembang lah pasal story dia, sebab tak penting pun. Jadi gameplay dia sebelum korang start, dia akan suruh pilih kelas dahulu. So untuk Spellbreak ni dia ada 6 kelas yang korang boleh pilih. Antaranya adalah Pyromancer, Stone Shaper, Toxicologist, Condor, Frostborn dan Tempest. Untuk setiap kelas dia boleh equip main gauntlet. So aku akan explain dekat korang setiap kelebihan dan kelemahan kelas yang ada ni. Okay, kita start dengan Pyromancer dulu. Pyromancer ni main gauntlet dia adalah Fire Gauntlet, di mana korang boleh tembak fireball dan apabila kena tanah ataupun mana-mana permukaan dia akan terbakar selama beberapa saat. Setiap gauntlet yang korang dapat tu dia ada sorcery yang tersendiri. Macam Fire Gauntlet ni dia ada firewall, di mana dia cast firewall dekat permukaan tanah tu. So bila ada orang terpijak tu dia terbakar lah. Sama juga macam fireball, tapi firewall ni dia boleh bertahan lebih lama lagi. Untuk setiap kelas dia ada skill dan passive yang tersendiri. So setiap kali kalau korang masuk bulatan kuning tu, karakter korang akan level up dan dapat skill passive yang baru. So pastikan korang masuk dalam bulatan cepat-cepat, so karakter korang dapat upgrade yang lebih powerful. Overall untuk Pyromancer dia adalah kelas untuk beginner disebabkan dia sangat versatile. First, dia memang boleh lawan close range dan long range. Tapi Mr. Speed projectile fireball tu agak slow, jadi korang kena pandai lah predict mana enemy nak gerak. Untuk secondary gauntlet korang boleh equip elemen yang berlainan. Untuk Pyromancer aku suggest korang combo dengan Poison Gauntlet, Lightning Gauntlet, Stone Gauntlet dan Wind Gauntlet. Untuk kelas kedua adalah Stone Shaper. Main gauntlet dia adalah Stone Gauntlet, di mana korang akan menghentam tanah dan akan create sebuah shockwave yang bergerak straight ke hadapan. Korang hanya boleh gunakan gauntlet apabila dekat permukaan tanah saja. So kalau korang terbang tu memang tak boleh guna langsung lah. Lagi satu, kalau ada dinding menghalang ataupun bukit, shockwave tanah ni akan berhenti sampai dinding tu je. Jadi korang nak lawan pastikan di kawasan yang luas, bukan tempat yang banyak bukit lah. Lagi satu, setiap kali kalau korang cast shockwave, dia akan bagi armor. Jadi korang kena rajin-rajin lah guna shockwave untuk increase armor korang. Untuk sorcery ia dipanggil Borderfall, di mana korang baling batu besar dan akan meletup apabila terkena mana-mana permukaan dan enemy. Overall untuk Stone Shaper ia adalah satu lagi gauntlet untuk beginner, di mana dia deals a lot of damage dan juga bagi shield setiap kali korang cast shockwave. Tapi major weakness untuk Stone Shaper ni adalah dia jatuh teruk apabila sampai late game. Disebabkan map makin kecil, masa late game kebanyakan player akan berada di atas udara. So kalau korang guna Stone Gauntlet memang pisang lah, sebab korang tak boleh pergi ke atas kan. Jadi jangan bimbang, korang boleh cover weakness dia dengan menggunakan secondary gauntlet. Untuk Stone Shaper aku suggest korang ambil Fire Gauntlet, Wind Gauntlet dan Ice Gauntlet.
Kelas ketiga adalah Toxicologist. Main gauntlet dia adalah Toxic Gauntlet, di mana korang akan tembak Toxic Spray, dan kalau kena enemy dia akan kena Corrosion, di mana dia akan deal 4 DPS per tick dekat armor selama 3 saat. Untuk sorcery pula, Toxic Gauntlet boleh baling Toxic Globe, di mana dia akan jadi Toxic Gas. Bila kena pada mana-mana permukaan, dia akan meletup lah. By the way, kalau korang Toxicologist level 2, korang masuk dalam korang main Toxic Cloud, korang akan jadi invisible selama beberapa saat. Lagi satu aku nak peringat korang semua, pastikan korang jangan masuk dalam korang main Toxic Cloud kalau kena elemental lain lah, sebab nanti dia akan deal damage kat korang sendiri, dah mati macam aku terciduk kan. Overall untuk Toxicologist, dia adalah kelas pertengahan di mana dia tak mudah sangat dan tak susah sangat. Jadi dia sangat sesuai bila korang dah master Stone Shaper dan Pyromancer. Toxicologist ni kalau dari segi dia punya projectile, dia tak pergi jauh sangat, dia macam tengah-tengah sajalah, macam dia punya kelas jugalah, pertengahan kan. Jadi kalau korang main Toxic Spray tu sampai ke enemy, jadi korang kena hit enemy dengan range attack yang lebih jauh lagi lah, macam Fire Gauntlet, Lightning Gauntlet dan Ice Gauntlet. Jadi korang tahu-tahulah nak pilih yang mana satu kan, tu ikut korang punya preference sendirilah. Kelas keempat pula adalah Tempest. Main gauntlet dia adalah Wind Gauntlet, di mana korang akan cast Wind Shear, di mana dia akan deflect enemy punya spell. Tapi Wind Shear ni akan kehilangan damage bila dia bergerak jauh. Lagi satu dengan Wind Shear ni, korang boleh terbang kalau korang auto attack dekat tanah ataupun dekat mana-mana dinding lah. So dia akan tolak korang ke atas udara lah. So kat sini korang boleh lah main macam juggling dengan menggunakan Wind Shear ni. Untuk sorcery, Wind Gauntlet boleh summon Tornado, di mana dia akan tarik enemy masuk dalam vortex tu. Hati-hati sebelum korang hit level 2, vortex ni boleh tarik korang. Tapi bila dah hit level 2, kalau korang masuk dalam vortex, korang boleh terbang naik ke atas lah. Jadi beware lah bila guna tornado ni early game. Overall untuk Tempest, dia adalah kelas pertengahan, sama macam Toxicologist. Dia tak susah dan tak senang. Tapi bagi aku Tempest ni kalau nak kata damage dia, memang dia antara paling rendah lah overall untuk game ni. Tapi dari segi kelebihan dia adalah dia punya utility lah, di mana korang boleh terbang ke udara banyak kali. Lepas tu dia punya passive level up pun banyak menolong dari segi cooldown. Lagi satu, korang punya Wind Shear ni boleh padamkan mana-mana api dan Poison Cloud. So kalau korang nampak api atau poison tu, korang gunalah Wind Shear ni untuk padamkan dia. Lepas tu lagi satu, Tornado dia boleh gabung dengan elemen lain untuk create elemental tornado. So suggestion aku untuk secondary gauntlet game ni, korang ambil Lightning Gauntlet, Fire Gauntlet, Stone Gauntlet dan Poison Gauntlet. Kelas kelima pula adalah Conduit. Macam aku cakap tadi, aku cakap Conduit kan, silap. Sebenarnya tu Conduit, duit kat belakang tu lah. So main gauntlet dia adalah Lightning Gauntlet, di mana korang boleh tembak kilat. Kilat ni akan spread apabila korang hold fire button lama-lama. Tapi damage kilat akan berkurang bila dia travel agak jauh. So dia sama macam Wind Shear jugalah. Dan lagi satu, kalau korang perasan, Lightning Gauntlet ni memang susah gila nak kawal, disebabkan dia bukan jenis projectile yang laju. Dia straightforward, tapi korang kena hold betul-betul untuk bagi betul-betul kena enemy. Untuk sorcery pula, Lightning Gauntlet boleh summon Lightning Strike, di mana dia boleh apply shock dekat enemy. Apabila enemy kena shock, dia orang tak boleh cast apa-apa. Overall, Conduit adalah antara kelas yang paling susah juga nak main game ni, sebabkan main spell Lightning Bolt yang agak susah nak aim. Lagi satu, kalau korang master Conduit ni, DPS dia antara yang paling tinggi dalam game ni. Just peringatan aku kat korang semua, gunakan Lightning Strike dengan betul. Kalau korang strike diri sendiri memang bodoh lah kan. Tapi kalau korang hit enemy, dia memang game changer, sebab bila kena shock ni, dia orang tak boleh cast apa-apa. So kalau korang dah low HP, tiba-tiba terhit Lightning Strike enemy, mungkin korang boleh change the game bila lawan tu kan. Untuk secondary gauntlet, aku suggest korang combo dengan Fire Gauntlet, Poison Gauntlet, Ice Gauntlet dan Wind Gauntlet. Ok, untuk kelas yang terakhir adalah Frostborn. Main gauntlet dia of course lah Ice Gauntlet, di mana korang boleh tembak Ice Lance dari tangan korang sendiri. Lagi satu, bila korang tembak Ice Lance ni, dia akan tinggalkan macam ice punya jalan, di mana korang boleh ski dan increase movement speed lah bila kat situ. So korang gunalah ni untuk korang berjalan masuk dalam bulatan. So memang sangat useful lah kat sini. Untuk sorcery pula, korang akan cast Flash Freeze, di mana dia akan block mana-mana projectile macam fire, wind dan lightning. Siapa-siapa masuk dalam area Flash Freeze ni, dia akan jadi slow dan lepas tu terus beku. Jadi korang gunalah betul-betul Flash Freeze ni. Ice Gauntlet ni, kalau korang tengok betul-betul, dia adalah bow and arrow. Dari segi mekanik dia, korang kena charge untuk sampai max damage dia, dan banyak jugalah menggunakan mana. Tapi kalau korang hit, memang worth it lah, sebab damage dia yang paling tinggi dalam game ni. So overall, Iceborne ni kelas paling susah jugalah dalam game ni, dari segi personal opinion aku sendiri, sebab aku memang tak pandai aim menggunakan Iceborne punya Iceland ni, sebab susah, sebab enemy kan bergerak laju kan. Dan lagi satu, korang kalau nak betul-betul master kelas ni, korang kena pandai gila aim lah, dari segi aiming dan sniping dari jarak jauh tu. Untuk secondary gauntlet, aku suggest korang ambil dengan Stone Gauntlet, Fire Gauntlet, Toxic Gauntlet dan Lightning Gauntlet.
Okay, time untuk cerita pasal Battle Royale pula. Bila Battle Royale start, korang akan dihantar ke HoloLens, aka nama map dia lah. Sebelum korang turun lah, korang boleh pilih dekat mana korang nak turun. Berbeza dengan your typical Battle Royale yang mana korang kena naik kapal terbang, bus, lepas tu kena pilih spesifik tempat je untuk land. Tapi untuk Spellbreak ni korang diberi pilihan lah untuk land mana-mana saja. Okay, bila korang dah turun tu, aku suggest korang semua cari barang dulu, jangan terus lawan. Sebab most of the time you will be in disadvantage. So first aku cari equipment dulu untuk naikkan stat korang. Dia ada 3, iaitu Amulet, Belt dan Boots. Amulet akan tambah mana korang, so korang boleh spam dan levitate lebih lagi lah. Belt pula akan tambah korang punya armor, dan last sekali Boots akan increase korang punya movement speed. Selain itu juga ada runes di mana korang diberi ability yang ketiga. Ability dari runes ni adalah non-damaging, jadi dia lebih kepada utilities lah. Ada banyak runes lagi ni, korang boleh explore sendiri. Favorite aku sendiri adalah Invisibility, Featherfall dan Flight. Last sekali, setiap equipment dan runes dan gauntlet ada rarity yang tersendiri. Rarity akan increase damage untuk gauntlet, increase stat untuk equipment dan kurangkan cooldown untuk runes. Jadi rajin-rajinlah buka chest tu untuk dapatkan equipment yang lebih padu. Sebagai tambahan lagi, korang boleh upgrade karakter dengan menggunakan talent. Talent ni digunakan untuk upgrade korang punya karakter dari segi dia punya body, mind dan spirit. Setiap ni dia adalah kelebihan tersendiri. Contohnya kalau korang punya karakter tu nak tambah dia punya attack, mungkin healing, ataupun nak tambah armor, ataupun nak tambah HP dan macam-macam lagi lah. So customization tu mengikut korang sendirilah. So bila korang buka chest, dia akan keluar lah scroll tu. Scroll ni korang boleh ambil dan akan upgrade talent karakter tu. So bila korang dah kutip sampai 3 scroll, dia akan upgrade ke level maksimum. So rajin-rajinlah kutip scroll dalam chest tu. Selebihnya macam game-game Battle Royale lain, kau kena lawan sampai masuk bulatan terakhir dan menang Battle Royale tu. Simple je kan? Well, aku berani jamin yang korang semua, korang akan terciduk bila masuk dalam bulatan terakhir tu. Sebab apa? Sebab banyak sangat spell diorang cast sampai aku pun tak tahu apa benda berlaku dalam game tu. Tahu-tahu dah mati dah kan. Kalau korang nak get good at this game, korang kena rajinlah main and faham macam mana setiap gauntlet berfungsi. Untuk selebih tu macam Battle Pass, semua tu tak apa, tak penting sebab tu hanya estetik karakter saja, tak ada macam increase damage or anything pun. Jadi itu saja showcase free to play Spellbreak untuk korang semua. Bagi aku, game Spellbreak ni agak underrated juga bagi sebuah Battle Royale. Kemungkinan sebab grafik dia yang agak childish ataupun cartoonish, tapi personally aku minat grafik macam ni lagi sebab nampak energetic dan lagi seronok nak main lah sebab warna-warni dia tu kan. Kalau korang berminat nak cuba Spellbreak ni, korang boleh dapatkan game ni di Steam ataupun Epic Game Store. Aku akan letak link dekat description, so korang boleh cuba sendiri. So itu sajalah untuk segmen free to play. Assalamualaikum. Bye.